Selamat datang ke saluran Wajah Dunia. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelusuri sebuah dokumentari perjalanan yang mendalam tentang Vietnam, negara yang paling unik di Asia. Bersama-sama, mari kita rungkai fakta-fakta yang menakjubkan tentang negara berbentuk es ini. Nomor 1. Negara berbentuk es yang istimewa. Terletak di Asia Tenggara, Vietnam menarik perhatian dengan bentuk es yang unik dan kedudukan geografi yang strategik. Bahagian utaranya bersempadan dengan China, sebelah barat bersempadan dengan Laos dan Kamboja, manakala di sebelah timur dan selatannya terbentang luas menyusuri Laut Timur, Laut Cina Selatan. Terletak berhampiran dengan laluan pengangkutan maritim utama dunia, Vietnam memainkan peranan sebagai titik penghubung teras yang menghubungkan zon ekonomi utama antara China, India, dan Asia Tenggara. Berkat lokasi ini, Vietnam bukan sekadar pusat perdagangan, malah memainkan peranan penting dalam politik dan keselamatan serantau. Keluasan keseluruhannya adalah 331.212 km persegi, hampir sama dengan negeri New Mexico di Amerika Syarikat, menjadikannya negara ke-65 terbesar di dunia. Walaupun tidak begitu luas, bentuk muka buminya sangat berbagai. Ia menggabungkan dataran rendah yang subur dan kaya dengan pelbagai spesies biologi, hutan bakau yang tebal, serta Gunung Fansipan setinggi 3.143 meter dari aras laut, yang merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara. Vietnam juga berbangga dengan tarikan alam semula jadi yang lain. Di sepanjang garis pantainya yang melebihi 3.260 km, terdapat destinasi terkenal seperti Teluk Halong, yang merupakan tapak warisan alam semula jadi dunia UNESCO, dan Pantai Mai Ke yang dinobatkan oleh Forbes sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Jika Anda pencinta laut, kawasan pantai Vietnam pasti akan menawan hati Anda. Iklimnya juga jauh berbeza mengikut wilayah. Wilayah utara mempunyai 4 musim yang nyata, iaitu musim bunga, panas, luruh dan sejuk. Manakala wilayah selatan hanya mempunyai 2 musim, iaitu musim panas sepanjang tahun dan musim kering. Wilayah tengah pula mengalami iklim yang paling kompleks, dengan tiupan angin panas dari Laos pada musim panas dan sering dilanda banjir pada musim tengkujuh. Menjelang tahun 2026, populasi Vietnam telah hampir mencapai 100 juta orang, menjadikannya negara ke-15 dengan penduduk paling ramai di dunia. Namun, di sebalik angka ini, terdapat satu mozaik budaya yang sangat berwarna-warni. Terdapat 54 kumpulan etnik yang hidup bersama, dengan kira-kira 85 hingga 90% daripadanya adalah etnik King, manakala selebihnya terdiri daripada etnik Hmong, Thai, Muong, Khmer, dan lain-lain. Setiap kumpulan etnik ini memberikan pengaruh yang mendalam terhadap festival, adat resam, dan tradisi di Vietnam, sekaligus menjadikannya sebuah negara yang istimewa, bukan sahaja dari segi geografi, tetapi juga budayanya. Nomor 2. Kecantikan wanita Vietnam. Apabila bercakap tentang kecantikan Asia, ada satu golongan yang sering disebut-sebut. Mereka ialah wanita Vietnam. Penampilan mereka yang anggun, berseri, dan mempesona secara semula jadi akan kekal lama dalam ingatan. Kulit yang mulus, pandangan mata yang jelas, dan keanggunan yang lembut meninggalkan kesan yang mendalam kepada sesiapa sahaja yang melihatnya. Oleh sebab itu, Insider Monkey secara konsisten menyenaraikan Vietnam sebagai salah sebuah negara di Asia yang mempunyai paling ramai wanita cantik. Sesiapa yang pernah melawat negara berbentuk es ini pasti akan merasai kebanggaan dan kebenaran fakta ini. Namun, kecantikan hanyalah sebahagian daripada ceritanya. Wanita Vietnam pada hari ini amat aktif dalam masyarakat, dengan mengimbangi tradisi dan kemodenan. Menurut laporan Forbes tahun 2026, Vietnam mempunyai peratusan ketua pegawai eksekutif CEO wanita tertinggi di Asia Tenggara, jauh melepasi purata global sebanyak 28% dengan mencatatkan angka 40%. Sebagai contoh, Nguyen Thi Phuong Thao adalah bilioner wanita hasil usaha sendiri yang pertama di Asia Tenggara dan menjadi tokoh inspirasi kepada ramai wanita muda. Namun, di sebalik peluang kejayaan ini,
terdapat juga realiti yang sunyi. Menurut tinjauan Gallup, wanita Vietnam menghabiskan lebih daripada 5 jam sehari secara purata untuk melakukan kerja-kerja rumah. Mungkin rutin harian inilah yang telah melatih kemahiran melakukan pelbagai tugas, multitasking mereka. Kemampuan mereka untuk menguruskan syarikat dan hal ehwal rumah tangga secara serentak sangat mengagumkan. Wanita Vietnam tidak pernah merungut dan keupayaan mereka memikul 2 tanggungjawab besar ini memang luar biasa. Dalam soal cinta dan kehidupan, mereka sangat setia, mendalam dari segi emosi, namun kekal kuat, bebas dan berdikari. Mereka juga mempunyai hati yang hangat dan terbuka terhadap warga asing. Asalkan ada keikhlasan, rasa hormat, dan kecerdasan emosi, mereka mengalu-alukan hubungan yang terbuka walaupun berbeza budaya. Hakikatnya pada masa kini, semakin ramai wanita yang mencari cinta melalui aplikasi media sosial temu janji seperti Tinder, dan kadar pasangan yang tinggal bersama sebelum berkahwin juga telah meningkat sebanyak 25% dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Generasi baharu ini bukan sahaja cantik dan berjaya, tetapi juga berani, proaktif, dan bebas menentukan cara hidup serta cinta mereka sendiri. Adakah Anda ingin memenangi hati wanita Vietnam? Jika ya, tinggalkan nombor 2 di ruangan komen. Kami mungkin akan memberitahu rahsianya. Nombor 3. Kerajaan motosikal. Berdasarkan data tahun 2026, terdapat sekitar 72 juta hingga 75 juta buah motosikal berdaftar di Vietnam. Ini bermakna sebahagian besar rakyatnya memiliki motosikal, satu angka yang pasti mengejutkan negara-negara lain yang turut berbangga dengan budaya motosikal mereka. Di bandar-bandar besar seperti Hanoi dan Bandar Ho Chi Minh, motosikal menyumbang kepada 85 hingga 90% daripada keseluruhan jumlah trafik. Melihat deretan motosikal yang mengalir seperti sungai pada setiap pagi, bukan sekadar melihat kesesakan lalu lintas, tetapi ia adalah saat Anda menyaksikan satu ikon budaya Vietnam. Mengapa terdapat begitu banyak motosikal? Kerana ia sangat mudah. Anda boleh melepasi lorong sempit dengan mudah, menjimatkan masa perjalanan, mengelakkan kesesakan, dan ia jauh lebih menjimatkan berbanding kereta. Di bandar di mana ruang adalah sangat berharga seperti emas, motosikal adalah pilihan yang paling praktikal. Namun, motosikal lebih daripada sekadar alat pengangkutan. Ia digunakan untuk penghantaran, membeli barang dapur, menjual makanan jalanan, membawa peti sejuk, malah sehingga mengangkut babi yang masih hidup. Bagi jutaan orang, motosikal adalah punca rezeki dan simbol budaya yang berkait rapat dengan kehidupan harian mereka. Walau bagaimanapun, jumlah yang besar ini juga membawa kesan sampingan seperti pencemaran udara, bunyi bising, dan kesesakan pada waktu puncak. Ini adalah cabaran yang perlu diselesaikan bersama oleh kerajaan dan rakyat. Dan ini adalah satu tip kelangsungan hidup untuk pelancong yang pertama kali melawat Vietnam. Apabila melintas jalan, jangan berhenti atau tiba-tiba berlari. Sebaliknya, berjalanlah dengan perlahan pada kelajuan yang konsisten sambil memandang mata penunggang motosikal yang menghampiri Anda. Percaya atau tidak, mereka akan mengelak Anda kiri dan kanan seolah-olah sedang menari. Di Vietnam, melintas jalan pun adalah satu bentuk persembahan seni. Nombor 4. 4 pemandangan yang kelihatan haram di luar negara tetapi merupakan kelaziman di Vietnam. Jika anda pertama kali melawat Vietnam, anda akan mendapati beberapa pemandangan yang mungkin dianggap haram di negara lain, tetapi sangat biasa di sini. Malah menjadi salah satu tarikan unik negara ini. Pertama, menggunting rambut di atas kaki 5. Di Vietnam, hanya dengan sebuah kerusi, cermin, dan beberapa peralatan, sebuah kedai gunting rambut ekspres sudah siap. Anda boleh memotong rambut di bawah sinaran matahari, bunyi motosikal, dan kicauan burung, dengan harga yang tidak lebih daripada kos sarapan pagi. Di negara seperti Amerika Syarikat, menjalankan perniagaan di atas laluan pejalan kaki boleh dikenakan denda.
Tetapi di Vietnam, pemandangan ini adalah sebahagian daripada kehidupan harian yang meriah. Dan ini baru permulaannya. Kedua, meminum bir di tepi jalan. Kaki lima, taman, atau di tengah-tengah jalan yang sibuk seperti Jalan Bui Vien atau Jalan Ta Hien, boleh berubah menjadi pub segera di mana-mana sahaja. Hanya dengan meja plastik, beberapa buah kerusi, dan bir yang sejuk, parti pun bermula. Di sini, bir bukan sekadar minuman. Ia adalah cara orang yang tidak dikenali menjadi kawan. Ketiga, membeli ubat tanpa preskripsi. Di banyak negara, anda perlu menempah janji temu di klinik, berjumpa doktor dan menunggu preskripsi hanya untuk membeli ubat. Namun di Vietnam, anda boleh masuk ke farmasi, nyatakan simptom anda dan mendapatkan ubat yang diperlukan dalam beberapa minit sahaja. Keempat, bagi pelancong ini mungkin agak mengejutkan, tetapi kemudahan dan kepantasan sistem ini membolehkan banyak masa dijimatkan. Sudah tentu, sama ada anda harus berasa lega atau bimbang adalah pilihan anda sendiri. Nombor 5. Adat resam unik etnik minoriti Vietnam. Mari kita mulakan dengan tradisi etnik Hmong. Terdapat satu adat yang mungkin kedengaran agak mengejutkan pada awalnya, iaitu penculikan pengantin perempuan. Tetapi ia sebenarnya adalah ritual melamar tradisional. Apabila pasangan kekasih saling mengesahkan perasaan mereka, lelaki itu akan menculik wanita tersebut ke rumahnya yang merupakan satu tindakan lamaran simbolik. Jika wanita itu bersetuju untuk tinggal dan kedua-dua belah keluarga bersetuju, perkahwinan rasmi akan diadakan. Jika wanita itu berubah fikiran, dia bebas untuk pergi pada bila-bila masa dan paksaan sama sekali tidak dibenarkan. Walaupun kelihatan pelik, adat ini sebenarnya adalah tradisi yang menghormati kehendak bebas. Selain etnik Hmong, pelbagai etnik lain di seluruh Vietnam juga mempunyai tradisi perkahwinan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, Majlis Perkahwinan Etnik Dao Merah berlangsung selama beberapa hari dan merangkumi perarakan, muzik, tarian, serta upacara pemujaan nenek moyang, sehingga tetamu sudah berasa letih sebelum makan lagi. Dalam etnik ini, wanita yang akan melamar terlebih dahulu, dan selepas berkahwin, suami akan berpindah ke rumah istri, mengikut tradisi matriarki yang jarang ditemui di Asia. Bagaimana jika Anda berada di pihak yang dilamar? Ia mungkin memalukan, tetapi sangat menarik pada masa yang sama. Budaya pengebumian mereka juga sangat mengagumkan. Etnik Lolo dan Thai menjalankan upacara memberi makan kepada si mati yang merupakan kepercayaan bahawa roh masih berada di sisi dan sebagai tanda cinta. Etnik Hani pula melangkah lebih jauh dengan mengukir patung kayu si mati, kemudian duduk di sebelahnya, berkongsi makanan dan bercerita, menghabiskan masa seolah-olah orang yang telah pergi masih bersama mereka. Semua tradisi di Vietnam yang mungkin kelihatan asing pada mulanya, sebenarnya membawa makna mendalam tentang cinta, rasa hormat, dan ikatan yang melangkaui kematian. Jadi, mampukah Anda menghadiri majlis perkahwinan yang berlangsung selama 5 hari? Atau adakah Anda berani duduk bersebelahan patung kayu untuk berbual? Beritahu kami di ruangan komen. Nombor 6. Budaya kopi Vietnam. Pada masa ini, Vietnam adalah pengekspor kopi kedua terbesar di dunia, tepat di belakang Brazil, dan mendominasi pasaran dengan menghasilkan kira-kira 40% daripada jumlah kopi Robusta dunia. Walaupun kopi Arabica dengan rasa yang lebih ringan menjadi pilihan global, kopi Robusta dari Vietnam sangat dipuji oleh barista karena rasanya yang kuat, kandungan kafein yang tinggi, dan krim yang kaya. Kopi luwak yang dihasilkan daripada biji Robusta ini diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 kopi termahal di dunia karena sifatnya yang nadir dan mewah. Namun, daya tarikan sebenar kopi Vietnam bukan hanya terletak pada jumlah pengeluarannya, tetapi cara kopi itu dinikmati. Sebagai contoh, kopi ais susu pekat Cafe Suada yang sangat lazat merupakan gabungan sempurna antara kopi penapis yang dibancuh pekat, susu pekat yang manis, dan ais sejuk, sehingga CNN memilihnya sebagai salah satu minuman kopi terbaik di dunia.
Terdapat juga kopi-kopi yang ditambah dengan kreativiti unik Vietnam. Kopi telur diperkenalkan oleh National Geographic sebagai kopi yang wajib diminum sebelum Anda mati. Campuran kuning telur dan kopi menghasilkan rasa yang lembut dan kaya. Selain itu, kopi garam dan kopi kelapa juga adalah kombinasi unik yang menawan selera pelancong. Namun di sini, kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah cara hidup, dari gerai kecil di lorong hinggalah ke kafe modern yang canggih. Kedai kopi adalah ruang untuk berbual, menjalin persahabatan, dan berhenti seketika daripada kesibukan harian. Bagi rakyat Vietnam, kopi bukan sekadar perangsang, tetapi ia adalah penyatuan, perbualan, dan detik menghayati waktu lapang sejenak di tengah kesibukan. Ketenangan yang bermula dengan secawan kopi ini sememangnya sangat istimewa jika Anda berada di Vietnam. Nomor 7. Kuasa pertanian global. Vietnam bukan sekadar negara kopi. Negara berbentuk es ini juga merupakan kuasa besar yang mempunyai pengaruh kukuh dalam pasaran ekspor produk pertanian global. Menjelang tahun 2026, Vietnam merupakan negara nomor 1 di dunia dari segi jumlah dan nilai ekspor kacang gajus, serta pengekspor lada hitam terbesar di dunia. Bukan itu sahaja, mereka menguasai 80% pasaran buah naga global. Di samping itu, Vietnam adalah salah satu daripada 3 pengekspor beras terbesar di dunia dan turut menghasilkan beras ST25 yang dinobatkan sebagai beras berkualiti terbaik di dunia. Jika digabungkan dengan buah-buahan tropika dan udang ternakan, pengaruh pertanian Vietnam tidak boleh dipandang remeh di mana-mana bahagian dunia. Kejayaan ini sama sekali bukan satu kebetulan. Ia adalah hasil gabungan 3 faktor yang kukuh. Pertama, berkat iklim monsun tropika, persekitaran penanaman yang ideal tercipta untuk pelbagai tanaman, seperti padi dan buah-buahan tropika. Kedua, tanah yang subur dan rangkaian sungai yang padat, terutamanya di kawasan delta Sungai Mekong, menyediakan keadaan optimum untuk penanaman padi, dusun buah-buahan, dan tanaman perindustrian. Ketiga, petani Vietnam sangat rajin, kreatif, dan mempunyai fleksibilitas untuk menerima pakai teknologi serta peralatan pertanian moden dengan pantas. Gabungan kekuatan ini membolehkan produk pertanian Vietnam berdiri megah bukan sahaja di dalam negara, malah dalam pasaran global yang sangat kompetitif, lantas mengukuhkan statusnya sebagai kuasa pembekal makanan dunia. Nombor 8. Gua terbesar di dunia, Gua Son Doong. Taman Negara Phong Nha Kebang di Vietnam yang disenaraikan sebagai tapak warisan alam semula jadi dunia UNESCO, menyembunyikan Gua Son Doong di dalam alam semula jadinya yang luas yang dikenali sebagai gua terbesar di dunia. Sejak mula ditemui pada tahun 2009, dunia bawah tanah yang gergasi ini telah memikat imajinasi para penjelajah dan saintis dari seluruh dunia. Panjangnya kira-kira 9 km, dengan ketinggian siling 200 meter dan kelebaran mencecah 150 meter, cukup besar untuk memuatkan sebuah bangunan setinggi 40 tingkat. Keajaiban geologi ini terbentuk sejak 2 juta hingga 5 juta tahun yang lalu, apabila sungai bawah tanah perlahan-lahan menghakis batu kapur, mencipta ruang gua yang besar dan struktur batu yang menakjubkan. Namun, daya tarikan sebenar Son Doong bukan hanya terletak pada saiznya. Di dalam gua tersebut terdapat hutan purba, sungai bawah tanah, dan ekosistem yang terasing secara sendiri, malah berkemungkinan menyembunyikan spesies hidupan yang masih belum ditemui. Para saintis menggelar tempat ini sebagai Taman Jurassik di dunia nyata, dan menggambarkannya sebagai dunia hidupan terasing yang belum disentuh oleh pihak luar. Satu lagi keajaibannya ialah stalaktit gergasi setinggi 80 meter. Struktur yang terbentuk hasil timbunan titisan mineral selama beratus-ratus tahun ini telah mengubah keseluruhan gua menjadi sebuah katedral alam semula jadi yang penuh misteri dan suci. BBC menyifatkan Gua Son Doong sebagai hadiah Vietnam kepada golongan pengembara. Untuk melindungi persekitaran yang rapuh ini, hanya kira-kira 1.000 orang dibenarkan masuk setiap tahun. Kos penjelajahannya agak tinggi, yaitu sebanyak $3,000 US. Walau bagaimanapun, bagi penjelajah sejati, perjalanan jauh ke perut bumi ini bukan sekadar lawatan, tetapi satu pengalaman yang boleh mengubah hidup. Nombor 9.
Pasar Terapung Cairang, tempat di mana pusat beli belah besar atau pasar raya tidak diperlukan. Di delta Sungai Mekong, Vietnam, pasar dibuka di atas air. Pasar terapung yang mewakili wilayah ini adalah pusat perdagangan yang meriah, di mana barangan dibeli dan dijual dari bot-bot kayu yang berlabuh di sungai. Setiap pagi, ratusan bot berkumpul di tengah-tengah sungai. Setiap bot menjadi kedai terapung yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut, makanan kering, malah makanan panas seperti kopi, mie beras, dan roti. Rasanya seolah-olah Anda berjalan di pasar di darat, tetapi dengan tarikan berbeza yang hanya dapat dirasai di atas air. Perkara yang paling menarik ialah tiada laungan atau iklan yang bising diperlukan. Penjual hanya perlu menggantung barang yang mereka jual pada sebatang tiang panjang di bahagian depan bot. Ia berfungsi sebagai sejenis papan tanda terapung, membolehkan pelanggan melihatnya dan membuat keputusan mudah mengenai bot mana yang harus didekati. Antara pasar terapung ini, yang paling terkenal ialah Pasar Terapung Cairang di Bandar Chanto. Ia juga dipilih oleh CNN sebagai salah satu pasar paling unik di dunia. Di sini, Anda boleh duduk di atas bot sambil menghirup kopi dan menikmati semangkuk mie po di atas riak air yang tenang. Pengalaman istimewa ini adalah berkat kemesraan para peniaga yang mahir. Sambil mendayung dan memasak, mereka berbual gembira dengan pelanggan, berkongsi kasih sayang layaknya rakan lama. Pada awal pagi, apabila kabus air terapung di atas sungai, gabungan bunyi enjin motor, suara peniaga, serta aroma buah-buahan segar dan makanan, mempamerkan kehidupan penduduk Sungai Mekong yang sederhana dan pemurah. Jika Anda berkunjung ke sini, biarkan diri Anda hanyut dalam irama pasar tersebut. Ia mungkin akan meninggalkan lebih daripada sekadar kenangan, malah mencuri secebis hati Anda. Nomor 10. Salah satu bahasa yang paling sukar dipelajari di dunia, bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam, yang merupakan bahasa rasmi negara tersebut, dianggap antara bahasa yang paling sukar untuk dipelajari oleh orang Barat. Halangan terbesarnya terletak pada 6 nada sebutannya. Hanya dengan menukar nada pada satu perkataan, maknanya boleh berubah sama sekali, membuatkan perbualan biasa terasa seperti permainan meneka. Namun bukan itu sahaja. Terdapat banyak perkataan dalam bahasa Vietnam yang maknanya berubah mengikut konteks, yang sering membuatkan pelajar merasa bingung. Selain itu, sistem kata ganti nama diri dan panggilan dalam bahasa Vietnam tidaklah ringkas. Dalam bahasa Inggris, kata ganti nama I, saya, dan you, awak, sudah mencukupi. Tetapi di Vietnam, Anda perlu memilih satu daripada berpuluh-puluh ungkapan bergantung pada umur, status sosial, dan hubungan. Boleh dikatakan, berkomunikasi dalam bahasa Vietnam ibarat menyelesaikan satu teka-teki minda. Walau bagaimanapun, bahasa ini sangat menawan. Sungguh pun sukar dipelajari, namun apabila Anda mula menguasainya, ia akan kekal lama dalam ingatan Anda. Nombor 11. Kewujudan bersama pelbagai kepercayaan. Vietnam ialah sebuah negara di mana pelbagai kepercayaan hidup bernafas, dengan agama yang berbeza-beza diadun secara harmoni dan sebati dalam kehidupan masyarakatnya. 3 kepercayaan utama ialah agama Buddha, pemujaan Dewi Ibu, dan pemujaan nenek moyang, di mana kesemuanya telah memberikan pengaruh yang mendalam terhadap budaya Vietnam. Agama Buddha telah dibawa masuk ke Vietnam sejak berabad-abad lamanya, dan masih berakar umbi secara mendalam dalam kerohanian rakyatnya. Kehadirannya dapat dilihat melalui kuil-kuil purba, ajaran falsafah, dan acara utama tahunan. Pada tahun 2026, Vietnam menganjurkan perayaan Visak di bawah seliaan PBB, dengan penyertaan lebih daripada 80 buah negara, sekaligus membuktikan semula peranan penting agama Buddha dalam budaya Asia. Pagoda Trang Quoc, Pagoda Yen Tu, dan Pagoda Bulong ialah mercu tanda rohani yang menampilkan keindahan seni bina yang unik. Pemujaan Dewi Ibu berkaitan dengan kepercayaan rakyat, yaitu memuja dewi-dewi seperti Mau Liu Han dan
Maungan ini menunjukkan rasa hormat budaya Vietnam yang mendalam terhadap alam semula jadi dan kaum wanita. Ritualnya yang diiktiraf oleh UNESCO merupakan warisan budaya unik yang menggabungkan upacara keagamaan, musik, dan persembahan. Pemujaan nenek moyang pula ringkas dari segi amalannya, tetapi memainkan peranan penting dalam kehidupan keluarga di Vietnam. Altar di rumah bukan sekadar ruang peringatan, tetapi satu tempat yang melambangkan falsafah dalam menghormati hubungan kekeluargaan. Oleh itu, kepelbagaian kepercayaan ini menggabungkan tradisi purba dengan tenaga modern, serta terus berinteraksi dengan budaya dunia untuk memperkayakan jiwa penduduk Vietnam. Nombor 12. Festival unik di Vietnam. Terdapat lebih daripada 8.000 buah festival di Vietnam. Setiap satunya mempunyai daya tarikan tersendiri dan makna budaya yang mendalam. Sesetengah festival ini sangat meriah dan penuh bertenaga, sehingga sukar untuk Anda mengalihkan pandangan. Mari kita lihat beberapa festival yang paling mengagumkan. Perayaan terpenting ialah Tết Nguyên Đán, iaitu Tahun Baru Lunar. Inilah masanya keluarga berkumpul semula untuk memberi penghormatan kepada nenek moyang dan mendoakan kesejahteraan pada tahun baru. Jalan-jalan dipenuhi dengan pasar bunga yang meriah, manakala setiap rumah dihiasi dengan tanglung dan tulisan berwarna merah. Keluarga menyediakan makanan tradisional bersama-sama, melakukan upacara campuran, dan bertukar-tukar sampul merah, angpau, yang mengandungi ucapan tahun baru. Tarian singa dan permainan rakyat tradisional menjadikan suasana perayaan lebih meriah dan hangat. Selepas perayaan Tet, Festival Pagoda Huang, Perfume Pagoda, akan berlangsung di Hanoi dari bulan pertama hingga bulan ketiga dalam kalender lunar. Ini merupakan acara ziarah ke tapak suci Buddha yang mana ribuan orang mengambil bahagian untuk mendoakan keamanan dan tuah. Perjalanan menaiki bot menyusuri Sungai Purba, melepasi banjaran gunung batu kapur yang gah di sekelilingnya, sebelum melawat kuil dan gua, adalah sesuatu yang sangat menyentuh perasaan. Festival di Vietnam bukan sekedar ekspresi keagamaan, tetapi ia juga peluang untuk menikmati landscape semula jadi yang indah, musik tradisional, serta persembahan seni seperti Cheo dan Hat Van. Salah satu festival yang paling diingati ialah Festival Hue yang diadakan setiap 2 tahun di Bandar Hue. Festival kebudayaan antarabangsa ini memberi penghormatan kepada sejarah bekas ibu kota empayar dengan pelbagai persembahan yang dipamerkan, termasuk pembikinan semula upacara diraja, muzik diraja, dan nyanyian tradisional Hue. Di samping itu, persembahan seni moden, perarakan jalanan, dan pameran turut diadakan yang menarik perhatian pelancong dari seluruh dunia. Satu lagi festival yang sangat menarik ialah Pasar Cinta Sapa, yang berlangsung pada setiap malam Sabtu di Sapa. Festival ini adalah tempat pertemuan istimewa bagi anak-anak muda daripada etnik minoriti seperti Hmong dan Dao untuk berinteraksi dan mencari cinta. Bunyi alat muzik tradisional bernama Ken bergema bersama nyanyian melamar, manakala para peserta boleh merasai sendiri suasana romantis di Tanah Tinggi dengan mengambil bahagian dalam tarian Soi atau permainan tradisional. Festival-festival ini bukan sekadar memberikan hiburan, malah merupakan tingkap untuk melihat nilai-nilai budaya, sejarah, dan kerohanian rakyat Vietnam. Festival manakah yang ingin anda alami sendiri? Sila kongsikan pandangan anda. Nombor 13. Tempat-tempat yang wajib dilawati di Vietnam. Apabila anda melancong ke Vietnam, terdapat destinasi-destinasi wajib yang tidak boleh dilepaskan. Bukan sahaja untuk menikmati pemandangan alam semula jadi, tetapi juga untuk merasai budaya, sejarah, dan pengalaman istimewa. Ibu kota Hanoi, yang memiliki sejarah 1000 tahun, adalah tempat yang sempurna untuk memulakan perjalanan. Seni bina klasik Prancis, kuil kuno, dan jalan-jalan yang sibuk berpadu di Hanoi untuk memperlihatkan kehidupan sebenar di Vietnam. Anda mesti bersiar-siar di Old Quarter, melawat makam Ho Chi Minh, dan menikmati secawan kopi telur yang menjadi keistimewaan Vietnam. Seterusnya ialah Bandar Hue, yang menyimpan budaya dan sejarah dinasti Nguyen. Diiktiraf sebagai tapak warisan kebudayaan dunia UNESCO, kota Imperial Hue dan makam-makam purba para maharaja
mencerminkan sejarah diraja Vietnam yang mendalam. Hue juga terkenal dengan masakan dirajanya, dan hidangan seperti bun bo hue, ban beo, dan ban nam adalah juadah lazat yang wajib dicoba. Jika Anda ingin keluar dari bandar, pergilah ke Sapa, yang terletak di kawasan pergunungan utara. Terkenal dengan iklimnya yang sejuk, perkampungan etnik minoriti, dan teres sawah padi yang sangat cantik. Sapa merupakan tempat percutian yang mendamaikan untuk Anda merasai sepenuhnya alam semula jadi Vietnam. Anda boleh mencabar diri dengan merentas desa ke perkampungan, berinteraksi dengan etnik Hmong hitam atau Dao merah, maupun mendaki Gunung Phan Xipan, puncak tertinggi di Asia Tenggara. Pemandangan alam yang megah dan layanan mesra penduduk tempatan pasti menjadikan perjalanan Anda satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Dan tempat yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, Teluk Halong. Ia adalah salah satu keajaiban alam semula jadi yang paling ikonik di Vietnam. Menempatkan lebih 1.600 pulau batu kapur, Teluk Halong disenaraikan sebagai tapak warisan alam semula jadi dunia UNESCO. Anda boleh menaiki kapal persiaran mengelilingi teluk ini, meneroka gua misteri, mendayung kayak atau berenang sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Teluk Halong sangat sesuai untuk pelancong yang mencari ketenangan di pangkuan alam semula jadi. Tempat terakhir untuk diperkenalkan ialah Phu Quoc, sebuah pulau indah yang terletak di sebelah selatan. Terkenal dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan tempat peranginan mewah, pulau ini sangat sempurna untuk Anda berehat sepuasnya. Dari menyelam scuba, berenang, hinggalah menikmati pemandangan matahari terbenam di bar tepi pantai, Phu Quoc adalah pilihan terbaik buat mereka yang mahukan percutian yang santai. Pasar malamnya juga amat terkenal, di mana Anda boleh menikmati hidangan makanan laut yang segar dan membeli cenderamata unik. Nombor 14. Masakan Vietnam. Masakan Vietnam menyajikan pelbagai rasa yang tidak dijangka dan kombinasi perisa yang pelbagai dari setiap wilayah mencipta budaya gastronomi yang tersendiri. Wilayah utara terkenal dengan hidangan yang ringan dan tidak terlalu pedas. Hidangan seperti bantang, po Hanoi, dan bun cha memberikan tumpuan untuk menonjolkan kemanisan semula jadi air rebusan tulang dan sayur-sayuran. Mi po dianggap sebagai nadi masakan Vietnam dan telah meraih reputasi antarabangsa, sehingga kan CNN menyenaraikannya sebagai salah satu daripada 50 hidangan terbaik di dunia. Bun cha Hanoi, yang mula menjadi populer melalui lawatan bekas Presiden A.S. Obama, juga mendapat sambutan yang hebat di seluruh dunia. Apabila bergerak ke wilayah tengah, rasanya menjadi lebih kuat, lebih pedas, dan hidangannya juga menampilkan warna-warna yang terang. Hidangan seperti bun bo hue, ban beo, dan mie quang bukanlah sekadar makanan. Sebaliknya, ia boleh disifatkan sebagai karya seni yang mencerminkan budaya kulinari yang sangat terperinci dari zaman Empayar Silam. Wilayah selatan pula menonjolkan gaya masakan yang lebih bebas, yang mengharmonikan berbagai ramuan dan rasa. Hidangan yang kaya dengan rasa manis akibat pengaruh budaya Khmer, Cina, dan campak ini dijelmakan dalam sajian istimewa seperti hủ tiếu, Chom Tam, dan Ban Xeo. Hidangan-hidangan ini merupakan contoh jelas yang mencerminkan keramahan dan kreativiti penduduk di wilayah selatan. Sama ada Anda inginkan keanggunan, rasa yang kuat, atau gabungan yang serba baharu, masakan Vietnam pasti memberikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan, yang akan memuaskan kelima-lima deria Anda. Nombor 15. Kos sara hidup di Vietnam. Kehidupan di Vietnam menjadi lebih menarik kerana pengalaman kebudayaannya yang kaya, ditambah pula dengan kos sara hidup yang sangat murah dan mengejutkan. Perbezaan ini sangat ketara, terutamanya apabila dibandingkan dengan bandar-bandar besar di negara barat. Di bandar besar seperti Hanoi atau bandar Ho Chi Minh, Anda boleh menyewa sebuah apartmen studio di pusat bandar dengan harga antara $200 hingga $800 AS sebulan. Jika di kawasan pinggir bandar, atau untuk pangsa puri studio bersaiz kecil, bajet bulanan sebanyak $250 hingga $500 AS sudah memadai. Bil utility seperti elektrik,
air, dan internet pula adalah sekitar 50 hingga 100 dolar AS sebulan. Makanannya juga sangat murah. Makanan jalanan seperti mie pho atau komtam hanya berharga antara 1 hingga 2 dolar ADAS untuk satu hidangan. Dan rasanya setanding dengan makanan di restoran mewah. Makan malam di restoran mewah pula menelan kos kira-kira 15 dolar AS untuk seorang. Jika Anda memasak di rumah, kos membeli bahan mentah basah hanyalah sekitar 25 dolar AS setiap minggu. Kos pengangkutan juga amat menjimatkan. Tambang bas adalah sekitar 40 sen. Perkhidmatan e-panggilan seperti Grab atau Bee berharga dalam lingkungan 3 hingga 5 dolar AS untuk jarak dekat. Jika Anda mahu bergerak dengan lebih bebas, kos menyewa motosikal hanyalah sekitar 50 dolar AS sebulan. Kos-kos lain juga sama murahnya. Yuran keahlian gym adalah antara 15 hingga 50 dolar AS sebulan. Kos dobi adalah 1 hingga 2 dolar AS bagi setiap kilogram. Dan pemeriksaan pergigian asas berharga antara 10 hingga 30 dolar AS setiap sesi. Secara keseluruhannya, kos sara hidup bulanan untuk seorang individu hanyalah sekitar 700 hingga 900 dolar AS. Kos sara hidup yang sangat berpatutan ini menjadikan kehidupan harian di Vietnam menjadi lebih makmur dan menyeronokkan. Apakah fakta tentang Vietnam yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda ada pengalaman istimewa Anda yang tersendiri? Sila kongsikan di ruangan komen. Walau bagaimanapun, kos yang dinyatakan hanyalah untuk rujukan, dan Anda dinasihatkan supaya membuat kajian berasingan sebelum membuat sebarang keputusan. Kami berharap Anda menyukai video pada hari ini. Jika ya, jangan lupa tekan butang suka. Dan pastikan Anda melanggan saluran Wajah Dunia agar tidak terlepas video menarik kami pada masa akan datang. Sokongan Anda memberikan motivasi besar kepada kami untuk menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Pastikan Anda menonton video seterusnya yang terpapar di skrin sekarang. Kami pasti Anda akan menyukainya. Sila tinggalkan komen mengenai negara mana yang Anda mahu kami terokai selepas ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jumpa lagi di destinasi seterusnya bersama Wajah Dunia.